perkara yang saya telah pelajari di camp ni. Contohnya seperti subjek PI boleh bagi rate 10/10 lah. Okey. Mereka dapat terangkan tajuk-tajuk yang sukar untuk dipelajari oleh pelajar-pelajar. Hey up, listen up, wanna be such a student, remember about a die, remember inside kita, remember about your study, cause that way, only way, how you wanna level up. Hey up, listen up, wanna be such a student, remember about a die, remember inside kita, remember about your study, cause that way, only way, how you wanna level up. Cheer up, on the zone we trust to help me level up. Cheer up, on the zone we believe our grade will be increased. Halo, hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright, anda bersama saya saya Sasni, PLM Asri dari Lahaza Education pada pagi ini. Alright, so basically pada pagi ini saya nak kongsikan kepada semua ibu bapa berkenaan matematik untuk slot pagi ini. Alright, so basically tajuk kita pada pagi ini adalah anak ada mentor, anak cemerlang ibu bapa riang. Alright, so basically hari ni kita akan bercerita ataupun saya akan tunjukkan ataupun buat perkongsian sedikit berkaitan dengan kertas peperiksaan pelajar tingkatan 1, 2 dan 3 di bahagian B. Seperti semua sedia maklum ibu bapa sekalian, untuk kertas matematik sekolah menengah, level PT3 sebelum ini, which is sekarang dah tak ada, mereka hanya ada satu kertas saja untuk matematik, tetapi dipecahkan kepada 3 bahagian. Bahagian A, bahagian B dan bahagian C. Jadi di bahagian B ni adalah bahagian yang orang kata free marks. Tempat markah percuma sahaja sebenarnya. Sebab apa? Sebab di bahagian B soalannya sangat-sangat mudah, sangat-sangat simple. Soalan yang direct, sepatutnya pelajar kena score full mark dekat bahagian B. Alright. Jadi kita tahu sekarang ni demam peperiksaan tahun semakin hampir, betul tak? Kita tahu yang majoriti sekolah akan adakan peperiksaan yang tahun mereka, sama ada dalam bulan 9 ataupun 10 ataupun 11 atau 3 bulan tu. Alright. Jadi that's why Lahaza Education daripada bulan 6 lagi, lepas je peperiksaan pertengahan tahun hari tu, kita dah terus prepare untuk buat peperiksaan akhir tahun bagi pelajar. Alright. Jadi seperti saya sedia maklum sebelum-sebelum ni juga, Lahaza Education ni kita sentiasa buat perkara yang orang kata apa, up to date. Jadi sekarang ni kita tengah fokus kepada kertas peperiksaan akhir tahun pula untuk pelajar skor akhir tahun nanti. Alright. Jadinya di bahagian B pada hari ni saya akan buat sedikit perkongsian apakah bentuk soalan-soalan bahagian B dan bagaimanakah pelajar perlu menyelesaikan soalan tersebut. Ada beberapa contoh saja saya akan buat hari ni. Contoh yang pertama, jom kita tengok. Ini soalan pertama. Kita kena tengok dulu soalan apa dia minta. Yang pertama dia kata ungkapkan 5/4 tolak M per 8 N kuasa 2 sebagai satu pecahan tunggal dalam sebutan terendah. Dia nak pecahan tunggal. Bila nak soalan minta tentang pecahan tunggal, apa kita kena buat? Ini ada 2 pecahan, ada simbol tolak tengah-tengah tu. Jadi kita kena samakan yang bawah sebelum kita tolak, betul tak? Bila kita samakan yang bawah, tuan-tuan dan puan, apa pelajar ni cabaran dia kena buat sebenarnya? Tengok soalan balik hitam. 5/4 MN tolak M per 8 N kuasa 2. Dekat sini pelajar start, sedangkan simple sahaja, which is kita nampak kita kena samakan yang bawah dulu. Bila nak samakan bawah, 4 ni perlu didarabkan dengan 2 untuk jadi 8. N kena darab dengan kuasa
2. Which is N kedatangan N lah. So 2N dekat depan. Yang ini pula apa yang tak cukup? Sepatutnya 4. So yang ini perlu dibahagikan dengan 2. Sorry, bentar Oh yeah. 8N kan? Buat apa pula kita bahagi 2? Kita dah tak ada N. Okey, 8N kuasa 2. 8N kuasa 2 kita darabkan sahajalah dengan M supaya nak jadikan sama. Alright. Lepas tu kalau bawah 2N, bawah ni M, atas pun kena darab yang sama. Nampak? Okey, kita adjust. 2N darab 5. 2 darab 5, 10N tolak. M darab M, M kuasa 2. Perkan dengan 8MN kuasa 2. Sekarang ni bila kita nak kecilkan, kita nampak 10 dengan 8 kita boleh potong sebenarnya. Okey. 4, 5. N hilang, N hilang. M tinggal 1, M hilang. Makanya jawapan akhir 5 tolak M perkan dengan 4N. Itu sahaja jawapan akhir dia. Nampak macam susah kalau buat, tapi sebenarnya perkara ini simple sahaja. Dan kemahiran yang pelajar kena ada, mereka kena ada kemahiran, orang kata apa? Kita tengok sikit apa. Ni. Mereka kena ada kemahiran nak membuat ataupun nak menyelesaikan analisis algebra tersebut. Alright, kalau kita tengok 2N, 5 tolak M kan? Per 4MN, 8N kuasa 2. Mereka hanya perlu fikir satu benda je. Macam mana nak samakan yang bawah? Macam sekolah rendah. Bila dah sama yang bawah, atas automatik selesai. Potong mana tak perlu. Tinggal jawapan akhir. Alright? Maafkan saya. Alright. Let's go. Selesai satu soalan. Nampak tak tuan-tuan perempuan? Ini adalah soalan, contoh soalan bahagian B. Alright, di mana pelajar perlu selesaikan dan di sini sepatutnya tak orang kata apa, pelajar tak spend masa terlalu lama lah kat soalan ni. Okay, basically soalan yang simple sahaja. Alright, basically bahagian B memang soalan-soalan simple untuk pelajar kumpul extra marks. Okay, untuk support markah matematik mereka. Okay. So, soalan seterusnya kita tengok apa yang soalan minta. Soalan kata jadan jodoh satu pada ruang di bawah. Tandakan right bagi pernyataan benar dan pangkah bagi pernyataan salah. Okay, ini lagi satu bentuk tuan-tuan perempuan yang biasa. Okay, kertas matematik. Bahagian B kertas matematik ni biasanya soalannya bertanya tentang subaikan, padankan, senaraikan. Perkara-perkara seperti itu sahaja. Okay, that's why kalau tuan-tuan perempuan nampak ni, tandakan right dengan pangkah je ya tuan-tuan perempuan. Right dengan pangkah sahaja. Simple kan? Lagi jom kita tengok dalam jadual satu pada ruang di bawah, tandakan right atau pangkah. Okey. Dia kata QCP. Apa pula C tu so? Ya Allah, bentuk apa tu? QCP. Ini tuan-tuan dan puan adalah simbol subset. Ada satu lagi simbol yang E tu. Ini adalah simbol elemen kepada. Jadi jom kita baca dalam bahasa matematik. Q subset kepada P. Bermaksud P lebih besar pada Q lah, betul. Set P lagi besar pada set Q. Itu konsep dia. Jadi betul ke? Jom kita tengok. P 16, 20, 21, 24, 17, 19, 23 tu semua P lah, betul? Alright. Tapi 17 sampai 23 saja tu jadi Q. So Q subset bagi P, jawapan dia ya benar. Right lah pangkah. Right pangkah pula. Right lah pangkah pula kan. Right. Benar. Q adalah subset bagi P sebab nilai Q kecil ataupun kawasan Q tu kecil. Dia duduk di dalam kawasan P. So that's why kita panggil dia subset kepada P. Manakala 20 elemen Q pula adalah bila kita sebut tentang elemen kepada, dia kata 20 elemen kepada Q. Jadi kita tengok Q ada nombor 20 tak dalam Q? Tak ada. So jawapan dia pangkah lah.
Okay? Sebab 20 tak wujud dalam Q. 20 wujud dalam P sepatutnya. Alright. Q mempunyai 8 subset. Celah mana 8 subset kan? Kalau subset bermaksud ada satu set kecil dekat dalam set tersebut. Maksudnya ada 8 bulatan kecil lagi kat dalam Q, sepatutnya baru boleh jadi 8 subset. So jawapan dia pangkah ataupun salah lah. So jawapan dia right, pangkah. Okey tuan-tuan dan puan, itulah contoh cara kita nak menjawab bentuk soalan bahagian B ni. Sebenarnya tak susah. Okey, sebenarnya tak susah. Tapi mungkin bagi pelajar mereka kurang mahir, tuan-tuan dan puan, itu sahaja. Okey. Problem dia, isu utama dia kurang mahir. Kurang mahir ni ada banyak faktor lah. Mungkin sebab kekurangan latihan ataupun latihan dah cukup, tapi orang kata apa, pelajar tak tahu nak differentiate soalan ni nak selesai guna kaedah apa, soalan ni selesai guna kaedah apa, itu jadi masalah. Okey tuan-tuan dan puan. Tuan-tuan dan puan kena tahu satu benda, walaupun pelajar-pelajar ni mereka belajar dengan bagus dalam kelas apa semua, problem dia akan timbul bila ditanya soalan, diorang tak tahu nak pakai formula apa, ini dalam topik apa, itu masalah besar. And sebab tu jugalah dalam bengkel-bengkel di Lahazul Education, memang kita fokuskan tentang teknik itu. Macam mana nak tengok soalan ni nak guna kaedah apa nak selesaikan. Konsep dia begitu. Okey tuan-tuan dan puan, jom kita tengok soalan seterusnya. Ini pun contoh soalan dekat dalam bahagian B, yang mana anak tuan-tuan dan puan akan hadap dalam peperiksaan akhir tahun tak lama lagi. Okey, kita tahu PT3 telah dimasukkan, betul? And kita tahu pelajar PT3 ni umpama tak ada hala tuju untuk jawab peperiksaan. Sebab dia tak tahu tak ada PT3 dah kan. Habis dia form 3 masuk form 4. Satu benda pelajar kena fahamkan betul-betul. Peperiksaan akhir tahun ni kita anggapkan sebagai markah kamu, pencapaian kamu lah. Jadi kalau markah akhir tahun kamu tak cantik, dia perumpamaan kamu slack kat satu bahagian dalam hidup kamu. Okey, sebab apa? Sebab peperiksaan kita tak boleh tukar. Bila kamu meningkat umur, peperiksaan ni kamu tak boleh ubah result dia. Jadi kamu kena buat yang terbaik pada masa sekarang untuk pastikan future kamu pun cantik. Alright. So that's why tolonglah pelajar-pelajar tingkatan 1, 2, 3. Walaupun kamu dah tak ada PT3, fokus dengan baik untuk jawab setiap peperiksaan yang ada. Supaya kamu, orang kata apa, sellable dekat market one day nanti. Maksudnya kamu ada banyak skill, kamu tahu buat tu, tahu buat ni. Okay, bijak pula tu. Alright. So let's go, kita selesaikan soalan 3. Soalan bentuk ketiga yang mana saya dah keluarkan daripada modul-modul bengkel. Okay. Contoh soalan bagi diberi 5M tolak 3 per M 4M tambah N. Saya tuliskan dulu 5M tolak 3 per 4M tambah N sama dengan 2P. Apa soalan minta? Dia minta ungkapkan M dalam sebutan N dan P. Tuan-tuan dan puan-puan, soalan mudah tapi sukar dijawab oleh pelajar. Kat sini masalah. Soalan minta ungkapkan M dalam sebutan N dan P. Jangan tengok yang seterusnya, tengok yang awal-awal dia sebut apa? Dia sebutkan ungkapkan M. Kalau ungkapkan M, kita kena tinggalkan M sorang-sorang. Jadi bila kita tengok balik persamaan kita kat depan, macam mana kita nak tinggalkan M sorang-sorang? Yang pertama, hilangkan dulu bahagi ni. Hilangkan dulu bahagi ni. Pindahkan belah sana, dia akan jadi 5M tolak 3. Ini soalan keluar kat dalam bahagian B ya. Bahagian B. 2P dalam kurungan 4M tambah N. Jadi 5M tolak 3 sama dengan 248 MP tambah 2 NP. Okay. So now M kita sekalikan 5M tolak 8 MP sama dengan 2 NP
tambah 3. Pindahkan 8 pergi sebelah sini, negatif 3 boleh belah sana, ini jadi negatif, yang ini jadi positif. Alright, selesai. Sekarang ni kita nak tinggalkan M seorang-seorang. Jadi apa kita buat? Kita keluarkan M sahaja. M dalam kurungan 5 tolak 8P sama dengan 2NP tambah 3. M dah tinggal seorang-seorang. Ini operasi darab. Bila pindah sebelah dia akan jadi bahagi 5 tolak 8P. Nampak? Boleh tak kita nak keluarkan 2 N ni keluar? Boleh, tak ada masalah sebenarnya. Katakanlah kita nak kecilkan kan, kita keluarkan N dalam kurungan 2P. Okey. Tambah 3 perkan dengan 5 tolak 8P. 2P, 8P boleh potong. 2, 4, 6, 8. Tinggallah. PP hilang, bawah tinggal 4. 4, 8 dia. 5 tolak 4 tinggal 1. Jadi jawapan akhir dia N tambah 3. Betul? M sama dengan N tambah 3. Itu jawapan akhir. Dan ataupun nak bagi sampai sini pun dah okey. Tak ada masalah. Alright. Selesai. Itu contoh dia. Itu contoh cara nak selesaikan soalan ni ya tuan-tuan dan puan. Dah saya tunjukkan dah. Yang mana benda ini kita akan discuss fokus lebih dalam lagi bersama pelajar di dalam bengkel-bengkel yang kita sediakan untuk peperiksaan akhir tahun ni lah. Fokusnya nak maklumkan pada pelajar ataupun ibu bapa sedang menonton dulu. Ini SPM ke? Ini bukan ini ya level SPM. Sorry maksud saya level tingkatan 1, 2, 3 tapi soalan SPM juga mainkan peranan penting. Soalan SPM dia masuk pada tingkatan 1 sampai tingkatan 5 silibus KSSM. Dia berbeza daripada silibus KBSM sebelum ni. Soalan KBSM ni untuk SPM ni walaupun saya buat ni untuk pelajar tingkatan 1 hingga 3, ini untuk SPM sebab ada pertanyaan. Alright, untuk SPM kamu kena tahu pula sebelum ni KBSM kita bermula silibus tingkatan 3 hingga tingkatan 5. Alright. Tapi this time berbeza sedikit. Untuk pelajar SPM dia ambil silibus tingkatan 1 sampai tingkatan 5. That's why kadang-kadang kita susah nak differentiate antara soalan SPM ataupun soalan sekolah menengah rendah tingkatan 1, 2, 3. Why? Because soalan sekolah menengah rendah pun boleh ditanya dalam SPM. Okey, sebab sekarang silibus ni dah dirangkum. Itu jawapan saya kepada yang bertanya. Alright, ni untuk tingkatan 1 hingga 3 kan? Ya, betul. Topik algebra permudahkan. Hai Sasni, hai Coach Nis. Alright. Let's go guys, kita buat lagi satu soalan, tengok bentuk macam mana, bentuk keempat. Okey, hari ni saya dah kongsikan 3 bentuk yang mana sepatutnya tak menjadi cabaran besar untuk pelajar dan pelajar boleh selesaikan dengan mudah. Kenapa? Sebab dia adalah markah percuma sahaja bahagian B ni. Kalau tuan-tuan mahu tengok pun bentuk-bentuk soalan saya tunjukkan sebentar tadi, soalan 1 sampai soalan 3 tadi, tuan-tuan sendiri pun boleh nampak, betul tak? Soalannya direct question. Yang mana direct question dalam matematik di bahagian B. Diberi bla bla bla, ungkapkan bla bla bla, diberi bla bla bla, selesaikan bla bla bla. Itu contoh soalan bahagian B. Mudah kan sepatutnya? Dan mudah kan sepatutnya pelajar boleh kena jawab sebenarnya kan, markah ekstra untuk mereka. Tapi malangnya ada pelajar bukan tak pandai tuan-tuan dan puan. Jangan salah anggap. Mereka ni bijak, mereka tahu sebab mereka belajar. Bukan sekali belajar, banyak kali belajar. Problem dia, mereka tak tahu soalan ini nak guna topik mana. Soalan ni topik apa, formula apa. Itu masalahnya. Okay, itu yang masalahnya. Soalan daripada coach ni, boleh ke pelajar cikgu jawab soalan macam ni? Okay, basically dekat sini pun satu benda yang saya boleh kongsikan adalah kepada tutor-tutor di luar sana atau cikgu-cikgu di luar sana pun, kalau ada yang rasa macam
Yelah, kita ni belajar banyak kan, tapi kita belum tahu silibus ni betul ke aku bawa ni ke sini. Jadi boleh bertanya dengan kita juga. Okey, boleh bertanya dengan kita, insya-Allah kita boleh bantu cikgu-cikgu yang ataupun tutor-tutor di luar sana sebab kita tahu, sebab student-student kita pun ada maklumkan ada yang ajar betul tekniknya tapi sedikit berbeza. Okey, sebab KBSM dulu lain sikit cerita dia dengan KSSM. KSSM dia agak rigid, dia ada cara permakahan dia sendiri. Jadi boleh ke pelajar cikgu jawab soalan macam ni, persoalan tu jawapan dia sebenarnya boleh, kalau tak tahu datang ke Lazun, insya-Allah kita bantu tutor-tutor di luar sana untuk sama-sama menaikkan apa orang kata industri akademik. Alright. Ini contoh soalan ketiga tuan-tuan dan puan. Saya dah bawa sampai soalan 3 dah Okey, kita akan tengok soalan terakhir untuk hari ni. Ini contoh soalan terakhir. Ini topik tingkatan 2 tuan-tuan dan puan. Topik ni tingkatan 2 berkaitan nisbah kadar dan kadaran. Okey, kalau tuan-tuan dan puan baca soalan kat depan tu pun, nampak tak direct question bahagian B ni? Memang sepatutnya mudah tuan-tuan dan puan. Isunya pelajar tak tahu topik mana soalan ni, formula apa yang ada dalam topik tu. That's why penting untuk pelajar-pelajar Lahazul especially untuk hadir ke bengkel yang kami adakan. Basically pelajar Lahazul secara percuma lah. Okay. Pelajar-pelajar di luar sana pun kalau rasa nak improve kamu punya kemahiran matematik, which is, sir saya ni ada problem lah matematik, saya tahu nak buat, tapi isu saya bila keluar soalan, saya tak tahu soalan tu minta apa sebenarnya. Saya tak faham apa soalan minta. Bagi tahu. Kita boleh bantu insya-Allah. Boleh sekali kan dengan pelajar-pelajar Lahazul sendiri. Alright. Kita buat bengkel secara santai tetapi sampai insya-Allah. Alright. Pastikan kamu kena ada mentor. Okey pelajar-pelajar sekalian. Walaupun nampak soalan-soalan macam ni simple, tapi ramai lagi pelajar tak boleh buat soalan seperti ini dengan baik. Betul tak? Okey, jom kita tunjukkan macam mana nak selesaikan soalan ni. Soalan kata, diberi PQ 59. Saya letakkan dulu. Macam saya kongsikan kepada pelajar-pelajar saya bila masuk topik nisbah kadar-kadaran ni tuan-tuan dan puan. Dia ada teknik dia. Yang pertama kita kena tulis wakil dia. Wakil ni apa? Wakil ni mesti dalam huruf. Dia kata P nisbah Q kan. PQ itulah wakil dia. P nisbah Q. Ini wakil dia. Lepas wakil saya akan minta pelajar tulis apa? Saya kata tulis nisbah jika ada. Ada tak nisbah? Baca soalan. Dia kata diberi PQ sama dengan 5 nisbah 9. Itulah nisbah dia. 5 nisbah 9. Tu nisbah dia. Okey. Macam mana nak kenal pasti nisbah sir? Nisbah tengah-tengah ni mesti ada titik tindih 2. Itu kalau tak tahu juga gigit telinga. Simple kan? Nisbah mesti ada titik tindih tengah 2. Itulah nisbah. Dah dapat nisbah dekat sini. Yang ketiga, saya akan selalu minta pelajar cari nilai sebenar. Nilai sebenar ni tuan-tuan dan puan-puan adalah nilai yang soalan bagi. Soalan kata P tambah Q 182. Jadi kita kena buatlah tambah sini. Apa tambah apa sama dengan 182. Macam mana sir tahu sir? 182 tu nilai. Tuan-tuan dan puan-puan, pelajar-pelajar sekalian sedang menonton. Cara kita nak membezakan antara nisbah dan nilai sebenar dalam topik nisbah kadar-kadaran simple je. Nisbah ada titik tindih 2. Nilai tak ada titik tindih, tak ada apa, dia tak cakap nisbah. And then biasanya nilai ni ada unit, tapi dalam soalan bahagian B ni soalan dia mudah, direct question, cari nilai Q, simple. Okay? Jadi tak adalah panjang-panjang sangat soalan dia. Okay? Soalan minta cari nilai Q je tuan-tuan dan puan. Jadi saya ada cara nak selesaikan, tengok boleh. Ada kata lain? Ada. Nampak tak? Nampak, alhamdulillah. Okey, wakil PQ 59 tak tahu sama dengan 182. Tuan-tuan dan puan, sebenarnya saya maklumkan kepada pelajar. Diorang nampak tak? Diorang tahu, sir, ini topik nisbah kadar-kadaran, sir. Macam nak selesaikan? Menang tak tahu. Itu sebab kita tunjuk. Okey? Itu sebab dalam bengkel-bengkel Hazm buat, memang fokusnya pada macam nak jawab soalan ni, macam nak jawab soalan tu, macam nak jawab soalan ini. Kaedah apa nak pakai? Ini topik apa? Buat apa? Macam tu. Alright? Dalam kelas kita fokus pada syllabus. Alright, jom kita sambung balik kat sini. Nilai sebenar nak cari dia. Bila kita nampak yang bawah ni nilai sebenar kita tambah, automatik nisbah pun kita tambah. 9 tambah 5, 9, 10, 14. Sama dengan 14. Sekarang ni tuan-tuan dan puan-puan dekat sini saya maklumkan pada pelajar biasanya
mereka kena cari perkali. Nampak tak tulisan kat ujung tu? Tak nampak Mereka kena cari perkali. Apa itu perkali? Perkali ni tuan-tuan dan puan-puan satu nilai yang takkan berubah. Di mana letaknya? Di sini. 14 darab berapa dapat 182 dan 182 bahagi berapa untuk dapatkan balik 14? Senang cakap itu yang kita kena cari dulu. Jadi macam mana nak tahu 14 darab berapa? Kita kena kalkulator. 182 bahagi 14 kita buat. 182 bahagi 14. Kita dapat jawapan dia 13. Bermaksud 14 kena darab 13 untuk dapatkan 182 dan 182 kena bahagi dengan 13 untuk dapatkan balik 14. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bila kita dah dapat perkali darab 13, benda sama kita pakai kat sini untuk dapatkan jawapan yang bawah ni. So, P 5 darab 13. Q 9 darab 13. So, P Q berapa? 5 darab 13, 65. P Q pula 9 darab 13. 117. Inilah nilai sebenar dia. Kalau tak percaya 117 tambah 5 dapat tak 182? Confirm dapat. Okey tuan-tuan dan puan, itu cara kita selesaikan. Nampak susah tapi simple je. Okey. Isu dia pelajar tahu, pelajar tak tahu je. Okey. Of course lah. Macam saya cakap, pelajar-pelajar Lahazul tinggi dalam bengkel biasanya kita akan fokus pada benda-benda macam ni lah. Alright, dalam kelas kita akan fokus on syllabus, topik ni, topik itu dan sebagainya. Dalam bengkel, campur. Okay, ni topik bahagian ni topik soalan ni topik soalan tu, ni topik topik apa, soalan ni topik ni. Apa formula yang ada dalam topik tu, macam mana jalan kerja nak selesaikan. Benda-benda macam tu kita akan discuss. Alright, so basically itu yang saya nak kongsikan kepada ibu-bapa sekalian tentang soalan-soalan bahagian B dalam peperiksaan. Nampak simple kan cara saya buat, tapi pelajar majoritinya masih tak boleh buat tuan-tuan dan puan-puan. Isu dia kenapa? Seperti yang saya kongsikan sebentar tadi. Yang pertama, kekurangan latihan. Itu sebab bila tengok soalan, ya Allah soalan apa ni? Sedangkan mereka dah tahu dah benda tu. Dalam kelas buat panjang-panjang dalam kelas sentiasa betul. Bila dalam exam pening. Sebab apa? Lagi-lagi direct question tak boleh buat, merugikan. Okay? Sebab apa bahagian B ni kita saya katakan sebagai orang kata apa, anchor. Kalau bahagian B tak boleh buat, macam mana belajar nak buat bahagian C? Lagi complicated bahagian C kan? That's why dekat bahagian B ni ukuran kepada pelajar. Tak boleh buat, kamu tahu level kamu kat mana. Boleh buat, kamu tahu apa yang kamu mampu buat. Okay, kat situ cerita dia. Okay guys. Sebelum end live untuk hari ni, saya dah kongsikan kepada ibu bapa sekalian semua, okay? Bagaimana contoh-contoh soalan bahagian B dan apakah kepentingan soalan bahagian B, markah bahagian B, bentuk soalan bahagian B, semua saya dah kongsikan untuk hari ni. Apa saya nak maklumkan sekarang, sedikit saya nak buat makluman tentang hujung minggu ni pada hari Sabtu 11 hari bulan September, okay? 11 hari bulan September, kita di Lahazul Education kita adakan bengkel nak skor kebat matematik bagi pelajar tingkatan 1 hingga 3. Perbincangan soalan bahagian B sebenarnya ni. Minta maaf. Tertinggal bahagiannya. Bahagian C. Okay. Perbincangan soalan bahagian C kita akan buat. 2 jam setengah perbincangan soalan kebat. Tuan-tuan dan puan-puan kena faham. Bila cerita soalan kebat saya ni 2 jam setengah, serius lah belajar kebat. Muntah nanti budak. Tak ada tuan-tuan dan puan-puan. Tak ada lagi yang muntah. And biasanya bengkel yang kami adakan sangat fun lah. Jadi pelajar takkan rasa bosan insyaAllah. Alright tuan-tuan dan puan-puan, saya nak maklumkan yang Sabtu ni ada bengkel nak skor kebat matematik yang mana pelajar boleh sertai lah. Bahagian C kita fokuskan. Ini memang all out untuk pelajar akhir tahun tuan-tuan dan puan-puan. Alright, jadi kalau rasa nak pelajar tu tahu soalan ni topik mana soalan ni topik mana apa kaedah nak penyelesaian dia
Lepas tu bila baca soalan tu nak fahamkan kata kunci soalan macam mana semua dalam bengkel kebat ni tuan-tuan dan puan. Jadi kalau berminat boleh maklumkan kepada kami sebab tempat masih ada lagi untuk beberapa orang pelajar. Alright. So bengkel yang kedua saya boleh tunjukkan kepada pelajar adalah pada hari Ahad 12 hari bulan September. Keesokannya. Ini bukan pelajar tingkatan 1, 2, 3 lah. Ini untuk pelajar SPM saya includekan sekali. Okay. Sabtu dan Ahad ni ada 2 bengkel sahaja untuk unit matematik sekolah menengah. Alright. Pada hari Ahad kita akan adakan bengkel teknik menjawab AdMath tingkatan 4 bersama Cikgu Musi. Okey, Cikgu Musi ni expert dalam AdMath ni. Dia boleh tunjukkan jalan kerja. Sebenarnya Cikgu Musi ni daripada dulu saya nampak dia ada prinsip yang dia pegang dalam AdMath ni, tapi pelajar boleh terima atau tak boleh terima. Bukan cara mengajar, kita panggil apa? Konsep tu. Tuan-tuan dan puan-puan faham kan? Matematik dari konsep dia. AdMath dari konsep dia. Fizik, bio, kimia semua ada konsep dia. Kita faham konsep dia, majoriti benda kita boleh faham dengan baik. Alright. Jadi bengkel teknik AdMath tu Cikgu Musa akan kongsikan konsep-konsep yang penting untuk pelajar faham. Kalau pelajar terima dengan baik, insya-Allah mereka boleh skor. Kalau tak terima dengan baik, datang lagi 5-6 kali supaya faham. Okey. Dekat sini kita akan buat perbincangan soalan peperiksaan kertas 2 topik koordinat geometri. Sama juga 2 jam 30 minit. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itu sahaja perkongsian saya daripada hari ini. Terima kasih sebab stay tune dengan kami Lahazul Education dan nak tahu update daripada kami tiap-tiap minggu. So basically tuan-tuan dan puan, kalau tuan-tuan dan puan ada ke lapangan pada pukul 11.30 pagi tiap hari macam ini, joinlah supaya tahu apa aktiviti sepanjang minggu dari Lahazul Education. Alright. So itu sahaja daripada saya untuk hari ini, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan, kita jumpa di masa akan datang. Bye-bye. Assalamualaikum. Kami turun padang, semua dungu berpenunggu. Kami inspirasi sebab itu mereka tiru. Guru kami lain, kualiti nombor 1. Bukan macam tempat tu, asal ke tempat penuh beribu. Holistik, ya dulu kami seorang pakai. Lepas kami pakai bersih, pas semua nak pakai. Kualiti kelas pertama, yuran kami tak masuk akal. Mari join sekali, pasti suka kami tak sangkal. Hey up, listen up, listen up. Wanna be a success student, remember about Azhar. Remember, inside kita, remember about your study, cause that way, only way, how you wanna level up. Hey up, listen up, listen up. Wanna be a success student, remember about Azhar. Remember, inside kita, remember about your study, cause that way, only way, how you wanna level up. Yang tu silakan. 10 sebab 10 seronok sebab cikgu bagi step by step, saya boleh faham. Silakan. Saya boleh bagi rate 10/10 lah. Okey. Ni bukan sebagai apa, ni bukan pasal Lahazul we trust to help me level up. Cheer up, Lahazul we believe our grade will be increased. Stand up with a holistic approach. We sure they are great coach. Chill up, do the best, be the best, who the best, we're the best. Hey up, listen up, wanna be a success student, remember about Azhar. Remember, inside kita, remember about your study, cause that way, only way, how you wanna level up. Hey up, listen up, wanna be a success student, remember about Azhar. Remember, inside kita, remember about your study, cause that way, only way, how you wanna level up. Mereka dapat terangkan tajuk yang sukar untuk dipelajari oleh pelajar-pelajar. Terang sampai dapat. Itulah yang paling bagus di Lahazul ni. Lahazul terbaik.